Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, jamaah kuliah duha yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah. Tidak ada suatu perkara pun yang wajar untuk kita puji ke atas kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, melainkan segala-galanya adalah merupakan pemberian-pemberian dan kurniaan sementara yang Allah berikan kepada kita sebagai suatu amanah untuk kita mempergunakannya ke arah perkara-perkara yang boleh membawa kepada ketaatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia. Maka lantaran daripada itu, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, perbanyakkan untuk kita bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan Allah akan menambahkan lagi rezeki dalam kehidupan kita dan Allah memberikan kepada kita kekuatan hati untuk berhadapan dengan pelbagai bentuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Kerana sesungguhnya orang yang beriman itu semakin diuji, semakin menandakan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu suhud. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menyayangi akan sesuatu kaum itu, Allah uji mereka. Jika sekiranya mereka redha dengan ujian daripada Allah, disitulah akan adanya pemberian keredaan daripada Allah. Tetapi sebaliknya, apabila timbulnya perasaan benci, marah, su'uzzan, sangka buruknya kepada Allah, maka di situ jugalah akan lahirnya sifat kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita dengan asbab kita hadir ke majalisil ilim, majlis-majlis zikir seumpama ini, yang mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan kekuatan kepada kita bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, sambungan kita di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam catatan saya kita berhenti pada muka surat 112, pada perenggan yang ketiga terakhir di bawah. Masih kita membicarakan perkara yang berkaitan dengan topik perbincangan kita, ya, dalam bab taubat ini, ya, perkara yang berkaitan dengan bab taubah. Ayyub meriwayatkan daripada Abu Kilabah berkata, ketika Allah mengutuk iblis, maka ia meminta tempoh ditangguhkan. Maka Allah menuluskan permintaannya. Maka iblis berkata, demi kemuliaanmu, saya tidak akan keluar daripada dada hamba-Mu sehingga keluar rohnya. Dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak akan aku tutup pintu taubat pada hamba-Ku sehingga keluar rohnya. Maka perhatikan bagaimana kasih sayang rahmat Allah pada hamba-Nya, tetapi menamakan orang-orang mukmin sesudah mereka berdosa, sebagaimana ayat 31 dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, supaya kamu bahagia, selamat dari siksanya dan mencapai rahmatnya, yakni kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 31. Dalam perbincangan ataupun dalam catatan tersebut memberikan gambaran dalam hidup kita ini tidak mungkin kita mampu untuk berasingan dengan syaitan. Allah jadikan salah satu di antara kelebihan syaitan dalam hidup kita, sama ada mahu ataupun tidak, tetap sahaja syaitan itu dia akan mengalir di dalam diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia mengalir dalam diri anak Adam itu melalui saluran-saluran darah yang Allah kurniakan. Maknanya kalau selagi manusia memiliki saluran darah, selagi itulah syaitan akan sentiasa berada dalam kehidupan kita.
Dan memang itu di antara musuh yang akan sentiasa memberikan kepada kita suatu gambaran-gambaran yang merupakan tarikan sementara di dunia, supaya manusia itu lalai dan leka dengan setiap perintah daripada Allah. Oleh kerana syaitan ini Allah kurniakan umur yang panjang, dia tidak mati. Ya, anzirni, dalam Al-Quran Allah sebutkan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, kau tangguhkanlah aku sehinggalah sampai hari mereka semua dibangkitkan, ya Allah. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum ala siratikal mustaqim. Dan oleh kerana engkau telah memberikan kesesatan kepada aku, engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan datang kepada manusia dan menghalang mereka itu daripada mereka melalui jalan yang lurus. Itu kerja daripada syaitan. Pada saat yang serupa Allah meluluskan agreement dan permintaan daripada syaitan, silakan sahaja. Tapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan kepada hambanya yang namanya manusia itu, selagi mereka belum memejamkan mata, pintu rahmat daripada Allah sentiasa terbuka dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang disebut dalam sebuah hadis kursi, sabaqat rahmati ghadabi, ya, sesungguhnya telah mendahului rahmat dan kasih sayangku berbanding dengan kemurkaanku dan kemarahanku. Allah lebih mengutamakan kasih sayang Allah berbanding dengan sifat Allah yang namanya ghadab, yang namanya muntaqim. Allah akan membalas, Allah akan menghukum, Allah akan memurkai, disebabkan kerana cinta dan sayangnya Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Dan adakan dalam hadis dahulu saya telah pun bicarakan bagaimana digambarkan seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, gembiranya Allah apabila seseorang itu bertaubat kepada hambanya itu diumpamakan seumpama gambaran seorang manusia yang apabila sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya hilang, tiba-tiba kembali semula barang yang diharapkan ketika itu, perasaan gembiranya sehingga akhirnya dia tak sedar apa yang dia perkatakan. Ya, orang yang gembira kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia ada ketika dia memiliki hal tersebut. Hadis menceritakan bagaimana kisah seorang lelaki yang ketika itu duduk di bawah pokok bersama dengan tunggangannya untuk bermusafir, dengan membawa segala bentuk harta dan bekalan-bekalan yang mencukupi sepanjang permusafiran tersebut. Tiba-tiba tunggangan tersebut meninggalkannya. Bayangkan ketika itu tidak ada sesiapa pun yang bersama dengannya, yang ada sebatang pokok, padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dan waktu itu dia pun tidur, bangkit daripada tidur dalam keadaan sedih, memikirkan apa yang perlu dia lakukan. Tiba-tiba binatang tunggangan itu datang semula untuk bertemu dengannya, dan akhirnya dia kata, anta rabbi, anta abdi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan engkau. Kata-kata yang ketika itu dituturkan dalam keadaan tidak sedar disebabkan kegembiraannya yang keterlaluan ketika itu. Itu orang yang gembira apabila barang yang diharapkan itu ada. Tapi Allah lebih gembira berbanding dengan orang seumpama ini di saat seseorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tanda Allah sayang kepada kita. Allah berikan masa untuk kita bertaubat sebelum ajal menjemput kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nyatakan juga dalam ayat ini, walaupun seseorang itu melakukan dosa daripada kalangan orang yang beriman, tetap sahaja Allah memanggil mereka sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu perbezaan di antara pandangan ahli sunnah wal jamaah bila bertanya tentang orang yang melakukan dosa besar ni, di mana kedudukan mereka? Kalau tanya kepada kelompok Mu'tazilah, golongan-golongan yang menggunakan akal di zaman ketika berlakunya tabi'in dahulu, kelompok-kelompok yang terdahulu, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar ini mereka tak masuk dalam syurga dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu kelompok daripada Mu'tazilah. Tetapi menurut pandangan daripada ahli sunnah wal jamaah, aliran ataupun mazhab ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar tetap akan masuk ke dalam syurga, tetapi mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar dosa yang dia lakukan semasa berada di dunia. Di akhirnya mereka tetap akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana adanya hadis yang Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah,
Barang siapa dalam dirinya ada perasaan dan keyakinan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetap sahaja dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi dengan syarat, dosa-dosa yang dia lakukan itu akan dihukum terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan Allah menyatakan kasih sayang kepada orang yang taubat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih, Allah sayang pada orang-orang yang sentiasa bertaubat. Tawwab. Kalau kalimah orang yang bertaubat itu tak banyak, hanya sedikit sahaja bertaubat, itu disebut dengan nama taib. Taibun, orang yang bertaubat. Tapi kalau taubatnya banyak, dia disebut dengan nama tawwab. Ya, tawwab itu banyak bertaubat. Dalam istilah bahasa Arab dia disebut sebagai sighah mubalaghah, sifat yang melampau-lampau yang ada. Dan dalam ayat ini Allah nak mengatakan Allah cinta dan sayang orang yang hidupnya sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab itu dalam hidup ni, kalau Rasulullah dalam perbincangan kita yang lalu, Rasulullah beristighfar 100 kali. Salah tak kita nak lebih daripada itu? Tidak salah. Sebab Allah menyebut sendiri dalam ayat ini dengan kalimah tawwab, banyak bertaubat. Beristighfarlah sebanyak mungkin. Duduk, astaghfirullahalazim. Berjalan, astaghfirullahalazim. Baring, sebelum tidur, astaghfirullahalazim. Itu tidak menjadi masalah, kerana orang yang hidupnya sentiasa memohon ampun kepada Allah, walaupun dirasakan dalam dirinya, rasa-rasanya dosa saya ni pun dah tak banyak dah saya buat ni. Maklum sahajalah 5 series, ya, dah 5 ke atas ni, usia dah meningkat ni, takkan nak buat dosa juga, rasa macam tak banyak. Walaupun tak banyak, tapi istighfar itu memainkan peranan yang penting. Sebab istighfar adalah penyebab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak dalam hidup ni dah dapat kasih sayang daripada Allah. Baik itu kalau nak dapat kasih sayang ni, ikut apa yang Allah kata, istighfar banyak-banyak. Istighfarlah kita kepada Allah. Itu satu. Dan yang kedua Allah sebut dalam ayat ini, nak dapat kasih sayang daripada Allah, yang kedua, jadilah kelompok mutatahhirin, orang yang sentiasa suka untuk menyucikan dirinya, iaitu antaranya dengan cara hidup kita ni, kalau boleh kita jaga wuduk dalam hidup, ya, di mana sahaja kita berada, jaga wuduk. Orang yang menjaga wuduk ni antara orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Baqarah 222 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang telah bertaubat daripada dosanya itu bagaikan orang yang tidak berdosa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diberitahu oleh orang, "Saya telah berbuat dosa." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Taubatlah kepada Allah, kemudian jangan engkau ulangi." Lalu orang itu berkata, "Saya telah taubat, tapi saya ulangi lagi." Ali berkata, "Taubatlah kepada Allah dan jangan engkau ulangi lagi." Orang itu bertanya, "Sampai kapankah? Sampai bilakah?" Jawab Ali radhiyallahu anhu, "Sehingga syaitannya yang kecewa dan juga menyesal." Subhanallah. Jadi dalam hal ini, satu gambaran daripada Sayyidina Ali ni, bila masa syaitan akan menyesal. Kita tak tahu, tak pernah syaitan jumpa kita. Allah, minta maaf saya menyesal atas perbuatan. Ada kita jumpa syaitan. Cuma dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut, ya, syaitan ni dia ada 2 jenis. Satu syaitan daripada kalangan manusia, syayatinal ins, dan yang kedua syayatinal jin. Ada syaitan daripada manusia dan ada syaitan daripada jin. Syaitan manusia ni dia mengajak kita kepada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Tapi janganlah sebut orang ajak kita buat dosa, kau ni syaitan, ya, bukan begitu maksudnya. Cuma Allah nak bagi gambaran, dalam kehidupan kita ni ada syaitan dalam bentuk rupa manusia dan ada syaitan itu dalam bentuk rupa jin. Cuma di situ ada perbahasan. Walaupun ada di kalangan para ulama mengatakan betul, ada syaitan yang berupa manusia yang mengajak manusia melakukan maksiat pada Allah, dan ada syaitan daripada kalangan jin. Itu pandangan yang pertama. Sementara pandangan yang kedua mengatakan di kalangan manusia ada syaitan dan di kalangan jin pun ada syaitan. Dalam jin Islam contoh,
Dia ada syaitan juga yang mengganggu kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Namun begitu, itu adalah merupakan pandangan-pandangan yang diulas oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Cuma dalam hal ini Sayyidina Ali ibn Abi Talib memberitahu kepada kita agar jangan kita berputus asa. Berulang kali melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, tapi dosa tersebut berulang. Allah maafkan tak kita? Tetap sahaja Allah memaafkan kita selagi mana ada perasaan untuk bertaubat kepada Allah dan ada perasaan untuk menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan ketika itu. Kerana manusia ini sifatnya adalah nisyan, dia lupa, dia lalai, dia leka. Maka saat ketika mereka leka dan saat ketika mereka lupa, mereka akan mengulangi kerja-kerja yang dilakukan ketika itu. Segera untuk bertaubat dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Mujahid ketika menerangkan ayat innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib qala kullu syai'in dunal mauti qaribun. Sesungguhnya taubat itu terhadap mereka yang berbuat dosa dengan kebodohannya, bijahalah, kemudian ia bertaubat tidak lama. Surah An-Nisa ayat 17. Imam Al-Mujahid berkata, dengan syarat belum mati, maka itulah berarti segera dan tidak lama. Qaribun itu artinya dekat. Baik, dalam ayat ini Allah menyebut mereka melakukan dosa bijahalatin, dalam keadaan tidak sedar, dalam keadaan tidak tahu yang perkara dilakukan itu berdosa, dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah min qarib, dengan dekat. Apa maksud min qarib, dengan dekat? Selagi mereka belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi hidup ada peluang untuk bertaubat, bertaubat. Tak apalah ustaz, nanti kalau saya sakit saya bertaubatlah pada Allah. Tak apalah ustaz, nanti dalam keadaan saya berada dalam keadaan miskin barulah saya bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan ini begitu bahaya kita sebut. Pertama, kenapa? Sebabnya kerana kita tidak mengetahui bila masa kita mati. Ada tarikh yang menentukan kita akan mati dan bertemu dengan Allah? Jawapannya kita sendiri pun tidak tahu bila akan meninggal. Ya, walaupun ada alamat dan juga tanda-tanda yang Allah berikan. Ingat, usia dah meningkat, kekuatan semakin hilang, gigi dah mula berguguran, ya, rambut dah mula warnanya bertukar, tanpa diingini ia tetap bertukar dalam keadaan demikian. Itu tanda-tanda awal nak menunjukkan supaya kita sedar diri yang kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam keadaan demikian, tetap sahaja kita tidak mengetahui bilakah tarikh kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum tarikh tersebut itu hadir dalam hidup kita, jadikan hidup kita ini diisi dengan beristighfar dan memohon ampun dosa-dosa yang telah pun kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sedar dengan dosa tersebut. Dengan sebab kita beristighfar kepada Allah, dosa-dosa tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimah qarib dalam ayat ini, kata Imam Al-Mujahid, itu merujuk sebelum seseorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di kalangan para ulama yang disebut menyatakan min qarib itu dalam kadar segera, jangan tangguh-tangguh. Kenapa? Bila sebut dalam keadaan qarib, dekat, ketika lakukan dosa dan segera untuk bertaubat, sebab apa? Kerana apabila dosa itu kita biarkan, tangguh, ya, nantilah dulu, bulan depanlah nanti saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru nak memulakan taubat pada Allah, waktu itu taubat tidak akan berlaku. Kerana ada dalam hadis juga Rasulullah menyatakan, ketika seseorang itu melakukan dosa, setiap satu dosa yang dilakukan, nuktatun sauda, titik-titik hitam itu dia akan lekat pada hati seseorang. Dosa yang pertama, titik hitam pertama. Dosa yang kedua, titik hitam yang kedua. Dosa ketiga, titik hitam yang ketiga. Seharian kita lakukan ratusan dosa yang kita tidak sedar. Pertuturan kita, pandangan kita, telinga kita, pergerakan kita, mungkin berlaku dosa di sana tanpa kita sedari. Maka titik hitam itu semakin lama semakin banyak. Bila titik hitam ini telah pun banyak dan akhirnya melumuri hati kita, waktu itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ruang untuk seseorang menyedarkan dirinya itu semakin payah, semakin gelap. Dia tidak tahu di mana dia nak menuju, mana tempatnya, kerana hala tujuannya sudah tidak ada, suasananya berada dalam keadaan gelap. Itulah dia gambaran yang ditunjukkan kepada kita bagaimana dosa itu perlu segera untuk dihapuskan, digilap dengan beristighfar pada Allah,
agar mudah kita timbul rasa penyesalan, dan supaya kita timbul dalam diri kita rasa untuk menyedarkan diri dengan peringatan-peringatan daripada Allah, sehingga akhirnya kita menjadi insan-insan yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berbuat dosa lalu berkata, ya Tuhan, saya telah berbuat dosa, maka ampunkanlah bagiku. Allah menjawab, hamba-Ku telah berbuat dosa, tapi ia sedar mengetahui bahawa ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan atau menuntut dosanya, maka aku ampunkan baginya. Ini kerana kehormatan Nabi SAW, sedang pada umat-umat yang dahulu jika berbuat dosa maka diharamkan apa yang tadinya halal. Bila seorang berbuat dosa maka langsung di pintu rumahnya ada keterangan fulan telah berbuat dosa, atau di badannya, dan cara taubatnya harus berbuat ini. Baik, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan ruang kepada kita untuk memperbetulkan dosa-dosa yang kita lakukan dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Buat dosa, segera kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pada umat yang lalu. Seperti mana dalam catatan ini, saya tidak sempat untuk melihat nukilan-nukilan para ulama daripada mana dalil selain daripada kitab yang ada ini. Sumbernya dia berbeza. Orang yang buat dosa, hukumannya begitu berat. Buat dosa sahaja, menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu akan dihukum kepada mereka untuk berbunuh-bunuhan. Tengok di dalam surah Al-Baqarah bagaimana kisah yang dibicarakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Bila mana Nabi Musa alaihi salam pergi bermunajat kepada Allah 40 yauman, selama 40 hari di Bukit Turi Saina, dan Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di saat ketika kaumnya ditinggalkan daripada kalangan Bani Israel. Akhirnya mereka menyembah patung berhala yang ada, yang diperbuat daripada emas perak ketika itu. Akhirnya terbentuklah seekor lembu yang disebut lahu khuar. Lembu tersebut dia mengeluarkan suaranya ketika itu, disembah lembu tersebut. Apa hukum yang Allah berikan? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuhlah diri sesama kamu, itu lebih baik di sisi Tuhan kamu. Inda bari'ikum fataba alaikum, dan Allah akan menerima taubat yang kamu lakukan. Bunuh. Cuba bayangkan, agak-agak sanggup tak kita kalau katakan kita diminta untuk bunuh? Oh, saya telah mensyirikkan Allah. Kamu bunuh diri kamu, ambil pisau, letak. Macam Jepun, kamikaze. Ya, dia ada buat dia punya kalau tengok dengan samurai yang ada tu, bunuh, letak pisau, bunuh, tusuk. Mau kita nak lakukan demikian? Tak buat dah. Tapi itu yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Berat. Kita diberikan keistimewaan dengan adanya dan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sewajarnya bila masuk sahaja antaranya bulan Muharram, bulan Rabiul Awal ini, jangan kita lupakan untuk memperbanyakkan selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat kita kepada Rasulullah. Rasulullah hadir, bukan sedikit pemberian rahmat daripada Allah kepada kita, tapi begitu banyak Allah mengurniakan kepada kita kasih sayang dan rahmat. Kenapa? Sebab sayangnya Rasulullah pada kita. Sehingga pernah satu ketika kan dalam perbincangan kita yang lalu, bila mana Rasulullah membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Jika kamu mengazab mereka itu, mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Kalau engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang, wahai Allah Subhanahu wa taala. Menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah pun menyebut ummati, ummati, sebutan Rasulullah, wahai umatku, wahai umatku. Dan sehinggalah datang ucapan daripada Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sesungguhnya kami meredai engkau di dalam umatmu dan kami tidak akan menyakitkan engkau. Salah satu di antara keistimewaan untuk tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan ruang kepada kita cara dan kaedah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan kita beristighfar dan tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan, walaupun ia berulang pada masa yang akan datang, tapi di saat bertaubat adanya keazaman dan kesungguhan.
untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Baik, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, ini di antara gambaran yang ditunjukkan oleh oleh pengarang kitab kita ini, bagaimana dosa yang dilakukan oleh orang yang terdahulu dan beratnya untuk mereka mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa mereka ketika mereka melakukan dosa tersebut. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan dengan ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan siapa yang berbuat dosa su' memberikan maksud keburukan itu dengan maksud dosa, au yadhlim nafsah, atau kesalahan bagi dirinya, kemudian meminta ampun kepada Allah, tentu ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana itu, maka tiap Muslim harus bertaubat kepada Allah tiap pagi dan petang. Imam Mujahid berkata, orang yang tidak bertaubat tiap pagi dan petang, maka termasuklah orang-orang yang zalim, anyaya terhadap dirinya sendiri, sebagaimana wajib juga menjaga sembahyang 5 waktu, sebab Allah menjadikan sembahyang 5 waktu itu sebagai pencuci dosa-dosa kecil yang terjadi sehari-hari dan tidak terasa. Solat ini di antara salah satu perkara yang tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sama ada kita sedar ataupun tidak, tetap solat, tugasan solat fardu yang Allah berikan pada kita, selain ia merupakan ibadah yang terpenting yang perlu dipertahankan dalam hidup kita ini, ia juga adalah merupakan wasilah untuk mencuci dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dan digambarkan dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah gambarkan solat 5 waktu itu umpama kita mandi sebanyak 5 kali. Di hadapan rumah kita ada sungai. Waktu itu kan sahabat bertanya tentang hal tersebut. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in kana fi babi ahadikum nahra, apa pandangan kamu jika sekiranya salah seorang di kalangan kamu di hadapan rumahnya ada sebatang sungai, yaktasiru fihi 5 marrat, dia mandi pada sungai tersebut itu sebanyak 5 kali, ayabqa min daranihi syai', apakah akan ada daki-daki kotoran daripada mandian itu terhadap jasadnya, terhadap anggotanya? Maka ketika itu sahabat akan bertanya, la yabqa min daranihi syai', tak ada satu pun daripada kotoran dan daki-daki yang akan wujud bila seseorang itu mandi sebanyak 5 kali. Memang bersih selalu. Kita pun kalau mandi ni sekurang-kurangnya pun ataupun sebanyaknya mungkin 3 kali. Pagi ni kita mandi, dan kemudian nanti zuhur mandi lagi, kemudian malam mandi lagi. Tak tahulah para muslimat kalau mandi sampai 5 kali. Pagi mandi, tengah hari mandi, petang mandi, 12 tengah malam mandi, nanti pukul 3 pagi mandi lagi, esok pagi sambung balik. Masya Allah. 5 kali itu adalah merupakan satu perkara yang kadang-kadang tak logik berlaku dalam kehidupan kita. Mandi sampai 5 kali. Rasulullah bagi gambaran seseorang yang mandi sampai 5 kali, dan begitulah yang berlaku kepada solat fardu yang kita laksanakan, digambarkan dengan mandian. Untuk tujuannya apa? Membersihkan bukan kotoran daki, tapi kotoran dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Justru daripada itu kita wajib untuk menjaga ibadah solat kita, dan sebab itulah apabila solat itu sudah tidak lagi dijaga, dosa kita akan semakin kekal dan akan membawa kita kepada kesesatan. Orang yang tidak menunaikan solat, maka dosanya akan terus kekal dalam dirinya. Dan ini yang saya katakan dahulu dalam surah Maryam pada ayat ke-57 ataupun 59 yang Allah kata, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan digantikan sesudah generasi-generasi yang baik itu lahir, akan lahir satu generasi yang mereka itu mengabaikan ibadah solat. Akan ada mereka yang akan mengabaikan ibadah solat, dan bila solat sudah diabaikan dalam hidupnya, mereka akan mengikut nafsu mereka sebagai pengatur, penyusun dan perancang dalam kehidupannya, dan ketika itu mereka akan menemui jalan kesesatan. Jadi Allah telah pun ingatkan di dalam Al-Quranul Karim perkara yang berkaitan dengan ibadah solat itu sendiri. Justru daripada itu wajib untuk kita menjaga solat 5 waktu supaya dosa-dosa yang dilakukan dapat dicuci dan dibersihkan.
Alqamah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tadi telah berjumpa dengan seorang wanita dalam kebun. Maka saya peluk dan saya berbuat padanya segala sesuatu, hanya tidak saya berzina." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, kemudian turunlah ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin." Tegakkanlah sembahyang pada waktu siang dan malam. Sesungguhnya amal kebaikan itu dapat menghapuskan sayyiat, kejahatan, yakni dosa-dosa. Ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang sedar taubat, yakni bagi orang yang akan bertaubat kepada Allah. Maka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu dan dibacakan ayat ini padanya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah khusus buat dia sendiri atau umum buat semua manusia?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan umum buat semua orang. Justru daripada itu ayat ini juga memberikan suatu penjelasan yang memberikan dasar bahawa sesungguhnya apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, dia akan membuang dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dalam bahasa Arab, kalau disebut dengan dosa besar itu disebut dengan nama kabirah ataupun kabair. Disebut kabair itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil ini selain disebut dengan nama saghirah, as-saghair, dosa yang kecil, dia juga disebut dengan nama sayyiat. Dalam Al-Quran kata para ulama, bila sebut dengan sayyiat, itu kebiasaannya merujuk kepada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dengan dosa kecil ini akan dapat dihapuskan bila mana kita melakukan ketaatan dan kebaikan. Sebab itu tak rugi orang yang buat kebaikan, buat baik. "Ustaz, saya buat baik dibalas dengan keburukan." Tak apa, alhamdulillah. Sebab apa? Kerana kebaikan itu pastinya akan diberikan oleh Allah dengan satu kebaikan. Bila Allah bagi kebaikan pada kita ni, dia tak sama dengan pemberian kebaikan yang diberikan oleh manusia. Kita bagilah seorang manusia, tengok bila masuk birthday dia, hari kelahirannya, waktu itu kita berikan hadiah sebuah kenderaan. Katakan begitu, kalau ada lah, ada, alhamdulillah, syukur. Akan datang kita nak bagi hadiah pada seorang pun kita fikir, takkanlah nak bagi kasutnya, mesti kita nak bagi sesuatu yang hampir sama dengan apa yang dia berikan. Itu begitu. Tapi pemberian daripada Allah lebih daripada itu. Masya Allah. Sedikit kita bagi, banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebab itu kita nak kejar dalam hidup kita ni kebaikan yang menuju kepada Allah, yang Allah balas kita dengan kebaikan yang datangnya daripada Allah. Fahal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada sesuatu kebaikan yang datang kepadanya, tidak ada balasan terhadap satu kebaikan, melainkan Allah akan membalas dengan satu kebaikan yang lain. Jadi kita nak kejar dalam hidup kita ni apa dia? Kebaikan yang datangnya daripada Allah, bukan kebaikan yang datang daripada manusia yang sifatnya tidak berkekalan. Sebab kebaikan daripada Allah bila kita perolehi, Masya Allah, bukan sekadar kebaikan, tapi kebahagiaan dan ketenangan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia maupun di hari akhirat. Baik, selain daripada itu, ayat ini bukanlah merujuk kepada kisah seorang lelaki yang bertemu dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu jangan kita salah faham bila kita membaca Al-Quranul Karim, oh ni ayat ni tentang kisah zaman Bani Israel, tak ada kaitan dengan kita. Sebaliknya, bila mana Allah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran, lafaznya itu khusus kepada kisah yang lalu, tapi ibrahnya dan pengajarannya adalah umum. Ya, itlaq dalam satu, saya terlupa ada satu kata-kata yang disebut bahawa laisa bi khususis sabab, ya. Al-ibrah bi umumil lafzi, laisa bi khususis sabab. Pengajaran itu adalah umumnya lafaz yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukannya khusus kepada sebab ayat itu diturunkan. Bermakna mana-mana ayat yang Allah turunkan ini, walaupun ada asbabin nuzul, sebab ayat itu diturunkan, tapi tidaklah ia merujuk kepada kisah tersebut,
Sebaliknya ia merupakan pengajaran dan iktibar yang perlu kita ambil daripada apa yang telah pun dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yunus bin Ubaid daripada Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba melainkan dijaga oleh dua malaikat. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita ada dua malaikat yang bersama dengan kita. Siapa dia? Raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan yang kita keluarkan daripada mulut kita akan ada malaikat raqib dan juga atid. Dia akan catat. Sebab itu ada catatan dosa dan pahala bermula daripada lafaz yang kita keluarkan dan juga dari sudut tindakan-tindakan yang kita lakukan daripada anggota zahir yang ada pada diri kita. Adapun persoalan hati, Allah masih lagi tetap memaafkan kita. Hati ini, bicara hati ini kita tak dapat nak tahan. Tapi mulut boleh tak kita tahan? Boleh. Ustaz saya memang jenis cakap, ustaz saya tak boleh nak tahan mulut. Tak ada manusia yang tak boleh nak tahan mulut. Dia boleh. Cuma tinggal lagi macam mana cara nak biasakan. Duduk dengan siapa? Sebab dia ada sebab. Kalau kita rasa-rasa memang jenis mulut banyak bercakap, macam mana caranya? Duduklah bersama dengan orang yang tak banyak bercakap. Siapa orang tak banyak bercakap? Orang bisu. Duduk tunjuk begitu. Tak ada suara yang keluar daripada mereka. Tak banyak bercakap kita untuk berbicara ya, dan berbual. Jaga dari sudut mulut. Sebab kita ada kekuatan kita, iradah kita, kemampuan kita untuk menjaga ada. Ada pun persoalan yang berkait dengan hati, hati tak ada siapa pun yang mampu untuk mengawalnya. Termasuklah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak boleh nak kawal hati mereka. Dia akan sentiasa mengalir, bercakap, berbicara. Kita nak menghentikan tak boleh. Maka dalam bab itulah Rasulullah menyatakan, innallaha tajawaza ummati, sesungguhnya Allah tetap mengampunkan ke atas umat aku selagi mana seseorang itu tidak mengeluarkan bicara melalui mulutnya, dan selagi mana malam ya'mal, selagi mana dia tidak beramal, dia tidak melakukan satu perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa dalam perbuatannya ketika itu. Baik, itu yang pertama yang perlu untuk kita ambil perhatian. Sekurang-kurangnya dalam diri kita ni ada dua malaikat yang disebut dengan nama Raqib dan juga Atid. Ada tak malaikat-malaikat yang lain? Ada. Cuba baca dalam surah Ar-Ra'd tu. Saya terlupa kalau tidak silap ayat sebelum ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau tidak silap ayat yang ke-10. Baca. Lahu muakkibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi manusia itu ada muakkibat. Kalimah muakkibat yang disebut oleh para ulama tafsir. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia katakan muakkibat ay malaikah. Para malaikat, dia akan ada malaikat yang jaga di hadapan kita dan ada yang menjaga di bahagian belakang kita. Itu malaikat yang akan jaga kita, ada malaikat tersebut. Jadi sekurang-kurangnya dua, bahkan setiap daripada manusia itu ada 4 malaikat yang bersama dalam kehidupannya. Malaikat depan dan belakang ini dia menjaga kita, yahfazunahu min amril, mereka menjaga dan memelihara manusia itu daripada apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Maknanya musibah yang akan menimpanya itu tidak akan ditimpa selagi mana Allah tidak mengarahkan musibah itu dikenakan. Yang jaga siapa? Malaikat yang ada bersama dengan kita. Ada 4 malaikat tersebut, tetapi paling kurang setidak-tidaknya ada 2 malaikat yang tetap bersama dengan kita. Dan malaikat yang di kanan lebih kuasa terhadap yang di kiri. Maka jika hamba itu berbuat dosa, maka yang kirinya bertanya kepada yang kanan, apakah saya catat? Jawabnya, janganlah sehingga berbuat 5 dosa. Kemudian jika berbuat 5 dosa, tanyanya lagi, apakah saya catat? Jawabnya, biarlah sehingga berbuat kebaikan. Maka apabila berbuat kebaikan, maka malaikat yang kanan berkata, kami telah diberitahu bahawa satu hasanat kebaikan mendapat 10 lipat ganda. Kerana itu kita hapus 5 sebagai imbangan daripada dosa yang 5, dan kami catat hanya 5 hasanat. Maka di situ syaitan menjerit berkata, bilakah saya akan dapat menjerumuskan anak Adam? Ini nak menceritakan tentang kelebihan kebaikan yang kita lakukan. Betapa adilnya Allah dan sayangnya Allah, bila kita buat satu dosa itu sahaja yang menjadi catatan. Tapi kalau kita buat satu kebaikan, 10 kali ganda Allah bagi pada kita. Masya Allah.
Cuba kita bayangkan. Baik, Al-Quran kita baca, malaslah ustaz saya nak baca satu juzuk daripada Al-Quran. Perkataan nun yang walaupun kita tidak faham maknanya, tetapi kerana dia merupakan ayat Quran, dapat tak pahala? Dapat. Pahala Allah bagi. Nun. Apa ayat nak hafal lagi? Semua tak ingat. Nun. Semua sebut nun sahaja. Nun. Alif lam mim. Alif lam ra. Makna faham tak? Tak faham. Ya. Ustaz sendiri pun tak faham makna tersebut, tapi perkataan itu ada di dalam Al-Quran. Oleh kerana ia merupakan ayat suci Al-Quran, Alif Lam Mim yang kita sebut sudah 30 kali ganda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya Allah, pemurah sungguh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah bagi dengan kebaikan. Sebab itu kena banyak syukur pada Allah. Ucapan Alhamdulillah ni kena selalu kita sebut dalam diri kita, sebab banyak sungguh nikmat yang Allah kurniakan kepada hambanya yang namanya manusia. Dulu kita dah cerita dah, kenapa perlu sebut dengan Alhamdulillah? Kerana kita adalah merupakan manusia yang lewat diwujudkan di muka bumi, tapi kita juga adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi Allah, sehingga mengatasi akan kemuliaan para malaikatullah, ya, sehingga menyebabkan malaikat pun jealous kan dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, malaikat kata, kenapa tak jadikan kami pula? Kenapa jadikan manusia? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Adakah kamu nak menjadikan makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah? Sedang kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini lebih layak, kami memuji engkau dan kami mensucikan engkau daripada sebarang bentuk kekurangan, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa jawapan daripada Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih mengetahui. Jangan banyak kamu memberikan alasan, tapi aku lebih mengetahui berbanding dengan kamu semua, wahai malaikat. Sehinggalah akhirnya Allah tunjukkan dan buktikan. Bila diminta kepada Nabi Adam alaihissalam tanya pelbagai bentuk persoalan-persoalan yang berada di muka bumi Allah, semuanya dapat dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum. Ya, jadi setelah mana Nabi Adam menceritakan kepada mereka, Allah pun berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku dah bagi tahu pada kamu, aku mengetahui akan perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Subhanallah. Imam Abil Lais As-Samarqandi, seterusnya Imam Abil Lais As-Samarqandi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam sesudah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keluar. Tiba-tiba saya bertemu dengan wanita yang bertudung berdiri di tengah jalan. Lalu ia berkata, hai Abu Hurairah, saya telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada jalan untuk bertaubat? Saya bertanya, apakah dosamu? Jawabnya, saya telah berzina sehingga mendapat anak, lalu saya bunuh anak itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, celaka engkau dan telah membinasakan, demi Allah tidak ada jalan taubat. Maka ia menjerit sehingga pingsan. Lalu saya tinggalkan. Lalu timbullah perasaanku, saya berani memberikan fatwa, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah kami. Dan pagi harinya saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, semalam saya diminta fatwa dalam hal ini dan saya fatwakan kepadanya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, hai Abu Hurairah, engkaulah yang binasa dan membinasakan. Dari manakah engkau, hai Abu Hurairah? Dari ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan mereka yang tidak menyeru kepada Tuhan yang lain selain Allah
dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dan tidak berzina, dan siapa yang melakukan semuanya itu mendapat dosa, bahkan akan dilipat gandakan siksaan mereka, dan kekal dalam siksaan itu hina dina. Lihat ya, dalam ayat ini menarik, Allah sebut dengan kalimah yakhlud. Yakhlud itu disebut dalam bentuk fi'il. Bila sebut suatu kalimah itu dalam bentuk fi'il, ia memberikan satu perubahan, dia akan berlaku perubahan. Tetapi kalau sekiranya disebut dalam bentuk isim, dalam bentuk kata nama, fi'il ni dalam bentuk kata kerja ya, dalam bentuk perbuatan, dia akan berubah, hukum itu dia akan berubah. Tapi kalau disebut dalam bentuk fi'il, dalam bentuk isim, kata nama, dia akan bersifat kekal selama-lamanya. Oleh kerana ayat ini dia merujuk kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maknanya orang yang beriman ni ada kalanya boleh tak dia terjatuh dalam kancah zina, ada kalanya boleh berlaku. Namanya beriman, oleh kerana imannya tidak sempurna ketika itu, maka ada kalanya dia terjatuh ke kancah perzinaan. Ada tak kalanya dia boleh berlaku membunuh orang? Kadang-kadang boleh berlaku hal yang sedemikian rupa, disebabkan imannya berada dalam keadaan lemah ketika itu. Boleh berlaku hal yang demikian, tetapi Allah sebut dalam ayat ini wa yakhlud, dia kekal fihi, di dalam neraka tersebut itu dalam keadaan hina. Maknanya kekalnya itu bukan bersifat selamanya. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal dalam neraka itu dalam keadaan selamanya. Allah tak sebut dengan kalimah yakhlud. Allah sebut apa dia? Allah sebut dengan perkataan khalidina fiha abada. Khalidin. Kan disebut dengan khalid. Kenapa khalid? Khalid itu adalah isim, kata nama, dan kata nama ini memberikan sifat kekalnya mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, penggunaan kalimah yang digunakan oleh Allah. Dan dalam ayat ini Allah sebut, kecuali ada pengecualiannya, orang yang bertaubat, beriman dan melakukan amal yang salih. Ini syarat yang diberikan. Dah buat kerja tersebut, mereka boleh diterima oleh Allah. Pertama, kembalikan semula iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, dia bertaubat pertama, menyesal atas perbuatan ketika itu, dan kemudian kembali menyesali akan segala perbuatan, berazam untuk tidak melaksanakan kepada perbuatan tersebut, dan pada saat yang serupa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, meyakini dan mempercayai perbuatan-perbuatannya itu adalah merupakan dosa-dosa besar yang dia lakukan, dan dia bukan hanya sekadar itu, tapi dia mestilah diiringi dengan amal-amal yang soleh. Jadi 3 syarat ni penting dalam bab untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama taubat, yang kedua beriman, dan yang ketiga mestilah diisi dengan amal yang soleh. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pernah menyebut orang yang dia kata dia bertaubat pada Allah, sedih atas dosa yang dia lakukan, tapi tidak mengisi dengan amal yang soleh, hakikatnya mereka bukanlah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal perkara tersebut, tapi amal soleh buat tak buat lah, kata menyesal, amal soleh tidak dilaksanakan, mereka ini bukanlah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah? Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah kata, al-huznu ala fuqdani at-ta'ah ma'a adami nuhudhiha min alamatil ightirar. Sedih atas hilangnya ketaatan yang tidak dilaksanakan ketika itu, ma'adami nuhudiha, di samping dia tidak mengisi kehilangan itu dengan amal soleh berikutnya, maka ini di antara alamat tanda-tanda orang itu sebenarnya terpesona dengan kesedihan yang berlaku dalam dirinya. Disangka dirinya bertaubat pada Allah, tapi hakikatnya tidak, sebab dia tidak mengisi kehidupannya itu dengan amal-amal yang soleh. Ini prasyarat yang Allah nyatakan dalam ayat ini, ada 3: bertaubat, beriman dan melakukan amal yang soleh. Hasilnya bagaimana? Maka untuk mereka Allah akan menggantikan semua dosa-dosa mereka itu dengan kebaikan, dan adanya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kanallahu ghafurar rahimah. Maka saya segera keluar berjalan di kota Madinah sambil bertanya, siapakah yang dapat menunjukkan aku pada wanita yang tadi malam minta fatwa kepadaku mengenai soal ini dan itu, sehingga anak-anak mengatakan Aba Hurairah telah gila.
Sehingga pada malam harinya saya bertemu dengan wanita itu di tempat yang kemarin. Maka segera saya terangkan kepadanya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahawa ia dapat taubat. Maka ia menarik nafas besar kerana sangat gembira, lalu berkata, "Hai Aba Hurairah, saya mempunyai sebuah kebun dan kini saya sedekahkan untuk orang-orang miskin sebagai penebus dosaku. Sesungguhnya seorang hamba jika taubat, maka semua dosa-dosanya yang lalu telah pun berubah menjadi kebaikan hasanat." Demikian pengertian daripada ayat Al-Furqan pada ayat yang ke-70 itu, maknanya daripada ayat yang berada di atas. Cumanya dalam hal tersebut, jika sekiranya hukum Islam itu tertegak, kalau sekiranya seseorang itu dia mengaku dirinya berzina, kalau sekiranya dia berada dalam keadaan telah pun berkahwin, dia kena rejam lah. Itu dari sudut hukum, dia mengakui. Cuma dalam bab tersebut ulama timbulkan, di saat ketika direjam, waktu itu dia tarik balik, saya tidak berzina, saya tidak melakukan hal tersebut, kerana tidak tahan dengan rejam. Sebab rejam ni sampai mati, baling sampai mati, tidak tahan waktu itu dengan hal tersebut. Dia menarik balik ucapan yang dia katakan bahawa dia tidak berzina ketika itu, maka hukum ketika itu juga ditarik balik. Dia tidak dikenakan seterusnya, sebab ketika itu tidak ada saksi, saksinya hanyalah dirinya, dan hukum itu akan ditarik balik sekiranya orang yang dikenakan hukuman itu menarik balik apa yang dia perkatakan ketika itu. Ini bagi orang. Tetapi sebaliknya, jika ada bukti daripada saksi, dua orang saksi yang adil yang ketika itu melihat perbuatan tersebut, maka hukuman itu akan tetap dijalankan sehinggalah berakhir keputusan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekiranya yang berzina itu belum berkahwin, maka di situ akan dikenakan hukuman sebanyak 100 kali sebatan. Itu dalam kaedah hudud yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sedikit perbincangan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat, jika seorang hamba melihat dalam suratan amalnya pada permulaannya ada maksiat dosa, lalu diakhirinya hasanat kebaikan, lalu diulang dari mulanya, tiba-tiba terlihat semuanya hasanat kebaikan. Demikian pula riwayat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW serupa ini, dan inilah artinya Allah menggantikan dosa-dosa mereka itu dengan kebaikan demi kebaikan. Sebenarnya tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekafiran, tetapi Allah berfirman, "Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika kamu menghentikan kekufuran, maka akan diampunkan bagi kamu apa yang telah lalu. Surah Al-Anfal ayat 38. Jadi beruntung kepada orang-orang yang di saat kematiannya dia kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dosa dia bukan main banyak ustaz. Tiba-tiba di saat ketika dia nak meninggal, waktu itu dia kembali untuk bertaubat pada Allah. Dia orang kafir ustaz, saat nak meninggal waktu itu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Manusia yang cukup beruntung. Sebabnya apa? Waktu itu dia telah kembali semula kepada Allah, biarpun dahulunya dosa mereka itu banyak. Cuma janganlah dijadikan ia sebagai suatu panduan dalam hidup kita. Tak apa, buat dosa dahulu, nanti di akhir-akhir nanti taubatlah pada Allah. Tidak mungkin akan berlaku hal yang demikian, melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Subhanallah. Sebab bila dosa itu telah penuh dalam diri, maka ruang untuk memikirkan taubat itu sudah tidak ada, ataupun hilang daripada dairi dalam kehidupannya. Tak ada perasaan seumpama itu. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka itu lupa dengan apa yang telah diperingatkan oleh Allah. Allah dah ingatkan hal tersebut ini dosa, hal tersebut ini adalah haram, tidak boleh dilaksanakan, dilupakan. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami akan bukakan kepada mereka segala pintu-pintu
kebaikan ataupun segala pintu keseronokan di dunia. Semakin buat dosa, semakin banyak lagi kelebihan yang Allah bagi. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka lupa dengan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalai dan leka, ya. Dan Allah mengatakan, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu, sehinggalah apabila mereka telah bergembira dan berseronok dengan apa yang didatangkan kepadanya, Allah akan cabut dalam keadaan segera ataupun dalam keadaan secara langsung, dan waktu itu mereka akan berputus asa. Waktu itu mereka tak tahu apa mereka nak buat. Ya, begitulah keadaan orang yang apabila Allah melupakan mereka. Sebab itu jangan sampai kita jadi manusia yang Allah lupa pada kita. Saat ketika itu kita akan lupa untuk mengingati hakikat kehidupan kita di dunia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan beristighfar kepada Allah, banyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu, ditambah dengan amal-amal yang soleh, akan menambahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira sekadar ini yang dapat untuk saya sampaikan perbincangan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan kita. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah.